啊，哈利路亚！奉耶稣圣名说话，Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara di sini. 感谢主有机会跟大家一起来查考、来分享创世纪的起初。Syukur kepada Tuhan karena memberikan peluang kepada saya untuk mengkongsikan sama-sama belajar permulaan kitab 就是 Kejadian. 还没有开始前Sebelum kita bermula, 我看到为什么你们都很喜欢做到最后面、最后面、最后面，saya nampak kalian suka tutup di bahagian paling belakang. 是怕传道吗？Adakah kamu takut, pendeta? 还是怕传道的口水喷到你呢？Ataupun kamu takut air liur saya? 传道没有这么厉害啦，Saya tidak hebat, 啊，sangat. 靠近一点感觉到比较温 Dekatkanlah 馨、比较 kamu 温暖的。supaya nampak tidak lebih hangat. Dekat sikit, dekat ke depan. 谢谢大家的配合Terima kasih atas 还 kerjasama. 有在线上的兄弟姐妹，我看不见你们，Bagi saudara-saudari yang ada dalam talian, 但 saya 是 tidak nampak kamu. 但是你看得见我。Namun kamu dapat melihat saya. 愿主耶稣祝福带领无论看得见看不见，我们都用心同样的心来学习。Kiranya Tuhan Yesus memberkati, tak kira kita nampak, adapun tidak nampak, yang penting kita belajar dengan hati 那 kita. 一般上我们圣智人员、圣公的人的讲习会都讲灵修啦，讲真理啦，讲怎么样圣公发展都大部分都是在讲这些主题。Secara umumnya, biasanya dalam seminar penyegaran, pekerja suci kita menyampaikan topik tentang penyempurnaan rohani, tentang kebenaran, tentang cara bagaimana membangunkan kerja 我 suci. 想这种的讲习会我们已经听了很多，也参加了很多很多次了，记 Saya, 不 ra- 清楚。saya rasa kita sudah banyak kali menghadiri seminar sedemikian. 但这一次的讲习会的要分享的、要学习的是很特别的，Tetapi topik perkongsian kita kali ini agak berlainan sedikit. 因为它不关乎到我们的侍奉世界的侍奉道理不 Uh, 关系，sebab itu tidak berkaitan secara langsung dengan pelayanan kita. 它也不关乎我们的灵修， Dan dia juga tidak berkait rapat ada berkait secara langsung dengan penyempurnaan rohani kita. 这次的讲习会纯粹是圣经的查考， Dan seminar penyegaran kali ini hanya memfokuskan pengkajian Alkitab, 特别是关于创世纪起初的一些事情。khususnya mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku pada permulaan kitab Kejadian. 请你把我的打出来给大家看好不好？我们已经开始进入了。那创世纪的起初，我们特别要来分享、来查考的是起初的那三个世界。Kita harus melihat tiga dunia pada peringkat permulaan kitab Kejadian. 我这里有一个很简单的图表， Di sini saya ada satu raja yang sangat ringkas. 不知道你们看得懂吗？ Saya tidak tahu adakah kalian dapat 当我们 memahaminya. 讲解的时候，你听得明白的时候，就完全掌握了起初的那三个世界，你就明白了很多很多的事情。Apabila kami menyampaikan topik ini dan kamu dapat menguasai tiga dunia ini, maka kamu boleh memahami banyak peristiwa yang berlaku pada peringkat awal kitab Kejadian. 创世纪的起初有很多很多很多的疑难，很多的疑问，很多的不明白。 Dan dalam peringkat permulaan kitab Kejadian, banyak sekali kemuskilan, banyak soalan, banyak tempat yang tidak difahami. 特别是第一章到第三章的起初。 Khususnya pada peringkat permulaan pasal 1 hingga 3. 那么今天科学跟学校所告诉我们的、所教导我们的，似乎跟创世纪我们所学习的都有冲突， Hari 都 ini 有不能接受的地方。 hari ini sains adapun apa yang kita terima di sekolah, apa yang diajar di sekolah bercanggahan dengan apa yang diberitahu dalam kitab Kejadian. 比如说，地球的年龄超过几亿、几万年、几亿年的， Misalnya mereka mengatakan jangka hayat bumi ini melebihi berpuluh bilion berbilion tahun. 无论是地质学家，还是天文学家，还是其他的专家，都是认同地球不可能在6000年的，不可能的， tidak 这是 kira 不能成型的。
Tidak kira itu pakar-pakar, ada pun ahli-ahli geologi, ada pun ahli-ahli astronomi, mereka menafikan bahwa hayat bagi bumi ini hanya 6.000 tahun 因为 sahaja. 从亚当的世界到我们今天现在这个时代才6000多年了，7000年都不到。 Sebab 人类的历史，地球的历史都不到7000年呢、sebab dari zaman Adam sampai hari ini, yaitu sejarah manusia tak lebih pun 7.000 tahun. 如果按照我们以往对圣经的讲解，Kalau 对 ini 圣经的了解，就是7000年而已，6000多年而已啊。mengikut pemahaman kita terhadap Alkitab selama ini memang lebih kurang 6.000 tahun sahaja. 那跟科学讲的太差、太远、太遥远了吧？ Ini jauh berbeza dengan apa yang dikatakan 还有 oleh saintis. 还有现在被证实的恐龙问题， Dan 到处都有恐龙的化石， dan sekarang fosil-fosil yaitu dinosaur yang dijumpai. 你不能去否认它的。我都亲眼去看过这些恐龙化石。 Kita tidak mungkin dapat menafikannya sebab saya sendiri pun dalam melihat mata sendiri tentang fosil dinosaur. 无论是在那个中国上海的那个博物馆，还是在阿根廷的，还是在英国的，在哪里我都去看。 Sebab saya sendiri pernah pergi ke museum Shanghai, China, museum di Argentina, adapun di UK. Di situ saya pernah melihat 那我 fosil-fosil 们 itu. 我们也知道，圣经是绝对是正确的，不可能是错误的。 Dan kita sedia maklum bahwa Alkitab ini memang 100% tepat dan tidak mungkin 那么 salah. 我们要怎样来面对这些科学的讲解？ Jadi macam mana kita berdepan dengan hujah-hujah sains ini? 而我们最容易的态度，最简单的态度，乱讲的，嗰啲科学唔可以相信的，嗰啲唔对嘅，乱讲的， Jadi 最容易的讲解。 persepsi dan juga hujah kita yang paling simple, yang paling ringkas ialah mereka cakap sembarang saja. Saintis ini cakap sembarang, tak boleh percaya. 如果科学是乱讲的，那就不叫做科学，也没有资格叫做科学了。 Kalau sains ini bercakap sembarang, maka mereka tidak layak dipanggil sebagai sains. 所以传道想借助这一次的探讨创世纪的起初，可以解答许许多多的疑问，跟会让我们发现到科学跟圣经根本没有冲突。 Jadi 不 melalui 单止没有冲突，科学还证明圣经所讲、所记录的、所写。 Jadi melalui seminar kali ini saya berharap melalui pengkajian ini membuktikan sebenarnya sains ini tidak bercanggahan dengan Alkitab, malah dapat membuktikan kesahihan Alkitab ini. 而且特别这一次有许多东区的青年都在这里学习， Khususnya kali ini banyak belia Zon Timur belajar di sini. 因为这些问题、恐龙问题、地球的年龄问题、宇宙的这些问题，年轻人一直在争论，一直在吵，一直在问，问了又问，问了又问。 Soalan-soalan tentang dinosaur, tentang cangkang bumi, dan sebagainya, ini menjadi soal yang selalu dipertikaikan oleh generasi muda. 因为我们没有给他们一个很好的答案。 Sebab kita tidak memberi satu jawaban yang tepat kepada mereka. 所以他们当然问了，还在问哦，不然怎样？因为没有不能够让他们有一个幸福的答案。 Jadi mereka balik-balik bertanya sebab kita tidak memberi satu jawaban yang memuaskan mereka. 我们来看这个创世纪。 Jadi kita lihat kitab 首 Kejadian. 先，创世纪这个书名啊，就是记录宇宙万有的意思。这个创世纪这个书名，它的意思就是记录宇宙万有的记录，把神创造万有的创造记录下来。 Sebenarnya definisi Kejadian ini bermaksud rekod tentang penciptaan Tuhan. 那希伯来文就是用第一章第一节起初这个意思来决定什么叫做创世纪。原来创世纪的意思就是希伯来文的意思是起初，最开始的开始。 Rupa-rupanya dalam bahasa Ibrani, kitab kejadian ini merupakan apa yang ada di dalam pasal 1 ayat 1, yaitu pada mulanya. Pada mulanya. 简单说，创世纪起初就是一切的开始，一切的开始。 Jadi dalam kitab kejadian pada mulanya ialah permulaan bagi segala-galanya. 请注意，创世纪不是启示我们神的来源，不是。 Kita harus ingat, tolong ambil perhatian,
kitab Kejadian bukan memberitahu kita tentang asal usul Tuhan, bukan. 他完全没有提到神的来源，神怎么样来的，他完全没有启示这个。Kejadian langsung tidak mewahyukan kita tentang asal usul Tuhan dari mana datangnya 而 Tuhan, 是 tidak ada. 创世纪是启示神的作为， Melainkan 神在做什么。 mewahyukan tentang perbuatan Tuhan, apa yang dilakukan oleh 所 Tuhan. 以请注意这个重点哦。 Jadi kita harus tekankan poin penting ini. 创世纪不是启示神的开始，或者启示神的来源，而是启示神的作为。 Kitab Kejadian bukan merekodkan tentang permulaan Tuhan, adapun asal usul Tuhan, bukan. 那么整本圣经啊，从创世纪到启示录，都是撒旦最恨、最讨厌的书来的。 Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ini merupakan buku yang paling dibenci oleh Satan. 那可是呢，在所有最恨的书简当中，他最恨、最讨厌的有2本。 Dalam semua gulungan kitab yang paling dibencinya, ada 2 ya kitab yang paling dibencinya sekali. 知道是哪2本吗？ Kamu tahu mana satu gulungan kitab? 撒旦最讨厌66卷圣经中有2节他最讨厌的，他不想要我们知道，他不想要我们看，他不想要我们明白，他不想要我们去读它。 Dalam 66 gulungan kitab ini ada 2 gulungan kitab yang paling dibenci oleh Satan, yang dia tidak mau kita baca, tak mau kita memahaminya. 试试看。 Coba. 阿倩、阿阳，为什么？ Kejadian. Kenapa? 你是用来猜的是吗？ Kamu teka saja kan? 你猜对了。 他最讨厌的 jawaban kamu. 撒旦最讨厌的第一本就是创世纪。 Jadi kitab pertama yang paling dibencinya ialah kitab Kejadian. 因为创世纪让我们知道了很多的答案， Sebab 很多的答案。 kitab Kejadian adalah memberi banyak jawaban kepada kita. 让我们知道有一位神， membolehkan kita tahu ada satu 让 Tuhan. 我们知道这个神是创造物主。 Apabila kita mengetahui bahwa Tuhan inilah Tuhan pencipta, 让我们知道所有的宇宙万物都是神创造，从神来的。 nah apabila kita mengetahui bahwa seluruh alam semesta ini dicipta oleh Tuhan, 连我们人也是神创造， termasuk kita manusia pun dicipta oleh 生命 Tuhan 也是神给的。 dan nyawanya diberi oleh 你 Tuhan. 不读创世纪，你不可能，你没有这些答案，你完全没有这种答案。 Kalau kita tidak membaca kitab Kejadian, kita tidak ada jawaban 科 semua. 学也没有办法给你这种答案， Sains pun tidak dapat memberi jawaban ini. 科学只能够说这是自然，什么都是自然。 Sains cuma dapat mengatakan ini semula 那你问的 jadi. 自然是什么？自然是怎样来的？自然就是自然喽。 Macam mana itu datangnya semula jadi? Dia bilang semula 自 jadi, 然就是 semula 自然， jadilah. 自然没有答案呢。 Semula jadi itu memang tak ada jawaban. 所以人看着创世纪，知道万物是神创造，那么人就会去敬拜这位造物主，敬拜这个天地的真实。 Jadi apabila manusia tahu bahwa segala-galanya dicipta oleh Tuhan, maka manusia akan menyembah kepada Tuhan pencipta. 他哪里肯让你去认识这位造物主啊？他肯吗？ Mana mungkin Satan ini membenarkan manusia pergi mengenali Tuhan 他 pencipta 肯 ini? 定不让你知道的。 Yang memang tidak akan membenarkan 所 kita. 以他就发明了一套理论，进化论来推翻创造论，推翻神的创造。 Jadi dia dalam mencipta satu teori, yaitu teori evolusi untuk menyangkal ataupun menafikan teori penciptaan. 所以请注意进化论是推翻创造论的，对付创世纪的，知道吗？ Jadi kita harus perhatikan bahwa teori evolusi ini adalah melawan, adalah untuk menyangkal 我 penciptaan 们的 Tuhan. 孩子，我们的学校从小学到中学到大学，都是在教进化论，都在灌输进化论，不是创造论。 Jadi anak-anak kita sejak dari sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai university, mereka dididik dengan teori evolusi. 那么读了几十年的书就是被洗脑了，没有神，这世界不是神创造的， Setelah 没有神。 belajar berpuluh-puluh tahun, maka dalam otak mereka, dia tak Tuhan. Dunia ini bukan dicipta oleh Tuhan. 那第二本最讨厌的是什么书？ Jadi golongan kitab yang kedua yang paling dibenci oleh Satan, apa dia? 为什么？ Kitab Wahyu. Kenapa? 就是来猜。 Kamu teka saja. 阿宪在哪里？阿宪，为什么魔鬼讨厌启示录啊？ Kenapa iblis paling benci kitab Wahyu?
因为启示录把魔鬼的绝技，把魔鬼的那些失败全部掀开来，Sebab 摊开来，让大家明白，让大家去看。kitab Wahyu telah menyingkapkan semua kegagalan, semua kejahatan dan keburukan si setan. 你看，在启示录当中，神告诉我们，这个魔鬼多骄傲。Jadi dalam kitab Wahyu kita dapat melihat betapa angkuhnya, sombongnya setan ini. 它是一条红龙，已经够可怕，还是7个头的红龙。Dia merupakan satu naga merah, tambahan pula naga yang mempunyai 7 kepala. 又是有10个角，7个头有10个角的红龙， 7 kepala, 10 tanduk. 那表示他非常的有能力，非常的厉害。 Ini menunjukkan dia sangat kuat, sangat berkuasa. 可是这么他这个都是他自己讲的啦，自己制造的这种形象。 Nah, itu merupakan satu image yang direkannya sendiri. 可是这个可是启示录告诉我们，他的绝技是什么？ Tetapi kita Wahyu telah memberitahu kita apa kesudahannya. 他原来是个战败的魔鬼，他跟天使打仗都是失败的。 Rupa-rupanya dia merupakan iblis yang telah pun kalah. Dan dia berperang dengan malaikat, dia pun kalah kepada 然后启 malaikat. 示录告诉我们，启示我们他将来的绝技就被丢到熔火里面去。 Wahyu telah memberitahu kita bahwa kesudahannya ialah dia akan dilemparkan ke dalam lautan 神已 api. 经把他的绝技、他的失败启示出来。 Tuhan telah mewahyukan kegagalannya dan juga kesudahannya. 你说他肯让你看吗？肯让你知道他的失败吗？ Coba pikir, adakah iblis mau kita tahu tentang kesudahannya, Coba ataupun saya- kegagalannya? 就好像一个老千 Sama seperti seorang 讲到 penipu, 他自己爱自己怎么样怎么样， dia temperang saja betapa 结 hebatnya 果 dia 你 itu. 把他的绝技、他的那些计谋全部摊开来，全部把它破坏了。 Sekali kita menelanjangkan, menyingkap ke semua dia punya tipu muslihat, 他就骗不下去了，他就没有脸了。 maka dia tidak ada muka sudah untuk terus menipu. 所以魔鬼一直在骗世人，知道吗？一 Jadi 直骗世人。 sebenarnya ini iblis asyik 但 saja 启示录告 menipu 诉我 dunia. 启示录告诉我们，不要被他骗，他的结局是死亡的，是进熔火的。然后呢，他是失败的，他是一个战败的魔鬼。 Wahyu memberitahu kita dia merupakan iblis yang gagal, yang kalah. Jangan kita percaya sama dia. 再跟大家介绍创世纪跟启示录一前一后， Jadi 魔鬼最恨的、最讨厌的书啊。 saya perkenalkan terlebih dahulu buku yang paling depan, buku yang paling akhir, yaitu 2 buku yang paling dibenci oleh iblis. 特别我们现在就要来查考，就来分享这个创世纪很多的疑难、很多不明白的事情。 Sekarang kita mau mengkaji banyak kemuskilan di dalam kitab Kejadian. 在讲解之前呢，我们先看一节圣经。 Sebelum memberi penjelasan, kita terlebih dahulu melihat satu ayat. 你要抓住这个重点。 Kita harus menangkap poin ini. 启示录第3章， Kita lihat kitab Wahyu pasal 3. 启示录的第3章， Kitab Wahyu pasal ketiga, 我们来读这个11节， kita baca ayat 11. 来一起读11节。 Sama-sama kita membaca ayat 11. 1、2、3，我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的。为什么？因为你创造了万物，并且万物是因为你的旨意被创造而有的。哈利路亚！这节圣经简单清楚的讲出神创造万物的旨意。对不起，是第4章11节。Maaf, 我讲3章是吧maaf, ？4章11节。 maaf, pasal 4 ayat 11. Pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kerana kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. 这里是24位长老跟四活物对主耶稣、对我们的造物主所做的赞美跟荣耀。 Dan ini merupakan puji-pujian daripada ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang kepada Tuhan Yesus 在他 cipta 们的 kita. 赞美当中有这样的一句话， Dalam pujian mereka ada satu
ungkapan 我 begitu. 们的主，我们的神，你是配得荣耀尊贵，你配得的。Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima 为 puji-pujian 什 dan 么我们 hormat 的 dan 配 kuasa. 得荣耀尊贵权柄？为什么？ Nah, kenapa Tuhan kita layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa? 因为你创造了万物，万物万有都是你创造的， Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kerana kehendak-Mu semuanya itu ada. 不是自己有的，不是自然的， Bukan wujud adapun ada 也不 secara 是 semula 别的什 jadi. 么谁创造的， Bukan dicipta oleh sesiapapun. 就是你创造，就是我们的主，我们的神创造。 Hanya Tuhan, Engkau lah yang 而 menciptakannya. 且呢，他不单只创造万物， Bahkan bukan saja menciptakan segala 每一个 sesuatu, 创造，并且万物一根草、一朵花、一粒沙，都是因为你的旨意，都有你的旨意 setiap 而被创造出来。 sesuatu termasuk sekuntum bunga, rumput, seputir pasir adalah dicipta kerana kehendak 就是 Tuhan. 说，我们现在所看到的一些万物所创造的、所接触的，有些事情我们不明白的，为什么要有这个，为什么要有那个，它的功用是什么，我们都搞不清楚。但是这里说，每一种创造都有神的旨意在里面。 Nah, maksudnya segala yang kita lihat dengan mata sendiri, kita tidak tahu kenapa wujudnya benda ini, apa fungsi benda ini dan itu, tetapi setiap ini dicipta adalah menurut kehendak Tuhan. 这样明白吗？神 Boleh 的 paham 创 nggak? 造不是没有意思的，他的创造无论是甚至一粒沙都有他的意思在里面。 Ciptaan Tuhan bukan tiada maknanya, termasuk seputir pasir pun ada kehendak Tuhan di 只是我 dalamnya. 们人的智慧有限，很多事情我们不明白， Cuma hikmat manusia terbatas, banyak benda kita tidak 我 faham. 们甚至就否认了神的创造，创造的那个功能啊，这个没用的啦，这个没有意思的啦，我们就随便的就否认它。 Bahkan tidak menafikan ciptaan Tuhan itu, menafikan ciptaan Tuhan dengan sewenang-wenangnya, ini tidak ada gunanya, ini tidak ada fungsinya. 所以在约伯记12章这样劝勉我们， Jadi dalam kitab Ayub pasal 12 menasihati kita. 7到9节 Pasal 12 ayat 7 hingga 那 9. 边告诉我们，我们人在神的面前要谦卑。原来在自然界的面前要谦卑，在动物的面前，在小鸟的面前，在一只小狗的面前都要谦卑。 Di sini mengajar kita, kita harus rendah hati di depan ciptaan Tuhan, termasuk binatang-binatang ciptaan Tuhan, anjing kah, burung kah, dan sebagainya. 所以他告诉我们，如果你不明白，去问走兽啊，走兽会告诉你啊。 Jadi di sini memberitahu kita, kalau kamu tak faham, tak mengerti, tanyalah kepada binatang-binatang ini. 明白天空的事情，去问飞鸟啊，飞鸟也会告诉你啊。 Kalau kamu tidak faham benda-benda yang ada di langit, tanyalah kepada burung-burung. 还有地的这个大地之母，这个大地有许许多多神的创造，跟靠这个地而存在的活物，你去问他们啊，他们会教你啊。 Dan juga muka bumi ini banyak hidup bergantung kepada muka bumi ini. Kalau kamu tak faham, tanyalah kepada hidupan itu. 还有海里的鱼也会指教我。 Dan ikan-ikan di dalam laut pun akan mengajar kita. 意思说，我们知道的太有限了， Nah, maksudnya apa yang kita ketahui terlampau terbatas. 但是我们人很骄傲， Namun manusia ini sangat sombong. 以为自己懂了很多，知道， Manusia ingat sendiri sangat 然后就 pandai, 去否认神的创造。 kemudian menafikan penciptaan Tuhan. 只是你不明白，不是它没有存在的价值，不是它没有存在的意义，是只有你不明白而已。 Cuma kamu tak faham, bukan dia tidak ada nilai kewujudannya. 啊，所以这些都是我们学习这个创世纪起初之前，我们自己要理解的事情， Nah, ini 要谦卑的事情。 sesuatu yang harus kita pahami sebelum kita belajar permulaan kitab Kejadian. 好，我们来看创世纪第1章 Mari kita lihat kitab Kejadian pasal 1. 啊，请回到那个Kita kembali ke 3 dunia itu. 我先做一个介绍好不好？ Saya membuat satu pengenalan dulu. 1节、2节跟3节读了，我们就来做个介绍。 Kita baca dulu ayat 1, 2, dan 3. 1、2、3。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说：要有光，就有了光。好，我这样站起来拍得到我吗？可以啊。好，因为我讲个什么走来走去。
可是因为有动物的问题，我要搓点点，我搓点点可以救人救力。Sebenarnya saya suka berjalan sana sini semasa memberi kuliah, cuma kita ada rekaman, terpaksa saya duduk diam-diam. 你看到那个起初那条线吗？起初，Kamu nampak karisan pada mulanya, 嗯，pada mulanya. 这个起初就是神创造天地的开始，Pada mulanya ialah peringkat awal Tuhan mencipta segala sesuatu. 同时也是时间的开始。Dan pada masa yang sama dia merupakan permulaan waktu. 神在起初时候，要在开始的时候就创造的时间是时间的开始。Maka pada awal penciptaan Tuhan itu merupakan permulaan waktu ataupun 那 masa. 还没有起初的时候，就叫做永恒。没 Sebelum 有永恒就是没有时间，没 sebelum 有开始。 pada mulanya itu merupakan abadi. Abadi itu maksudnya tidak ada masa. 然后呢，永恒那边有一个太初，有没有？太初你们要怎么样？在约翰福音书1章1节，太初有道，道与神同在，道就是神。那是指还没有起初之前，在永恒里面叫太初。 Sebelum pada mulanya ada satu perkataan seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 你们的 pada mulanya. 你们一样了。 Sama saja. Pada 中文有 mulanya. 中文太初跟起初有很大的差别哦，有很大 Tapi 分。 dalam bahasa Cina pada mulanya ada dua lapis maksud yang berlain. 太初就是在永恒里面没有开始，没有 Awal 开始，没有 awal permulaan 没有时间。 awal permulaan itu maksudnya masa itu ialah pada masa itu tidak ada waktu, tak ada 起 waktu. 初是在永恒里面有一个开始，永恒里面的有一个开始。 Pada mulanya yaitu pada karis itu merupakan titik permulaan dalam abadi itu. 所以是不一样的，有很大差别的。 Jadi itu mempunyai perbezaan yang ketara. 所以你看，永恒、太初、永恒那边没有，我没有划线，因为我们完全不知道那个状况，完全一点答案什么都没有，什么都没有。 Kita langsung tak ada gambaran tentang abadi itu sebab kita tidak tahu apa situasi. 只知道太初有神， Kita cuma tahu dalam abadi itu adapun awal permulaan itu 知道有 sudah ada 神 Tuhan. 也是因为约翰福音书1章1节讲的，太初有道，道与神同在，道就是神， Kita- 只知道这样而已，然后什么都没有。 Kita tahu ada Tuhan sebab catatan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, 但是创 firman 世 itu 纪 bersama-sama dengan Allah. 创世纪1章1节告诉我们，有永恒里面，在没有时间的永恒里面有一个开始，有一个开始。 Tetapi dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 di situ mengatakan dalam abadi itu ada satu masa yaitu pada mulanya. 什么东西开始啊？ Apa yang mula di situ? 神开始创造天跟地， Yaitu Tuhan mula mencipta langit dan bumi. 在永恒里面有一个天地的开始。 Dalam abadi itu adanya permulaan langit dan bumi. 所以第一章1节，起初神创造天地，就让我们知道这一点。 Itu sebabnya Kejadian pasal 1 ayat 1 di sini mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 所以我的线叫做细线，一点一点细线， Jadi saya menggunakan garis putus-putus. 不都是就是知道一点点一点点，然后什么都不知道了，saya 只知道在永恒里面有一个开始而已，只是这样而已。 Setitik demi setitik. Kita cuma mengetahui sedikit saja dalam permulaan itu. 原来这第一节就是神最初创造的原始世界，第一个世界 original 的世界。 Inilah dunia original, ada dunia berubah yang dicipta oleh Tuhan. 在这个第一个原始世界里面，神创造天，同时也创造地，就是这个地球。 Jadi dalam dunia purba ini, ada dunia yang asli ini, Tuhan mencipta langit dan bumi. 那神创造天，当然包括天使，还有天上的一些生物、一些活物。当然， Memang bahasa Tuhan mencipta langit, termasuklah malaikat-malaikat yang ada di langit dan juga kehidupan di langit. 请注意哦，我先做这样的介绍， Saya membuat pengenalan 因为我必须 sebegini. 用很多圣经章节来 support 这样的讲解的，要来支持这样的论点。 Saya perlu menggunakan banyak nas Alkitab untuk support, untuk menyokong hujah 因 saya. 为如果没有圣经根基，或者圣经根基的不足够，也是被泡的，被人家推翻的呀。 Kalau saya punya
sokongan ayat Alkitab tidak cukup, saya akan dihantam juga. 你们有一个概念先有一个概念， Jadi mula-mula kita harus ada satu 然后 tangkapan dulu. 我们就接下去用圣经来讲解， Nah, kemudian kita akan 来印证，来 menjelaskan. 印证。 Kita harus menyokong, akan menyokong dengan catatan Alkitab. 可是到第二节的时候呢，圣经启示我们地是空虚混沌，怎么会这样子呢？ Tetapi ayat 2 memberitahu kita, bumi belum berbentuk dan kosong. Kenapa boleh jadi begini? 那是个很恐怖、很黑暗、很恐怖的世界， Itu satu dunia yang sangat gelap gulita, yang sangat menakutkan. 怎么会这样子？ Kenapa boleh begitu? 第一节不是说神创造天地吗？神创造的吗？ Bukankah ayat 1 mengatakan Allah sudah menciptakan langit dan bumi? 难道神创造的世界是这么恐怖、这么黑暗、这么可怕的吗？ Apakah dunia yang dicipta oleh Tuhan begitu menakutkan, menyeramkan? 在原文里面，空虚混沌就是没有祝福、没有生命、没有形状、没有次序，什么都没有的，连形状都没有的， Dalam bahasa asal 没有， belum berbentuk, 没有形状， kosong, 没有生命， tidak ada nyawa, 没有次序。 tidak ada ketertiban. 神不可能创造这样的世界吧？ Tuhan tidak mungkin mencipta dunia sebegini 因为如 rupa. 果创造这样的世界，那是失去了他创造的意义啊， Kalau 失去了他创造的目的啊，对不对？ kalau cipta dunia sebegini, Ah. maka sudah hilang makna Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan bumi ini. 那么从第一节到第二节，第二节的时候一定发生很严重的问题，一定发生很大的问题。 Dari ayat 1 hingga ayat 2, di ayat 2 memang terjadi satu peristiwa yang sangat serius. 所以我们暂时先有这样的概念。 Jadi kita coba tangkap poin ini dulu. 所以第二节让我们看到的是一个黑暗的世界，我称它为毁灭的是被神毁灭的世界。 Jadi saya menggelarkan dunia kemusnahan. Itu ayat 2 ialah dunia kemusnahan, dunia yang dimusnahkan oleh Tuhan. 好，这是到第三节的时候。 Sampai di ayat 3. 好，那第二节的中间那边说，神的灵运行在水面上。 Kalimat bawah ayat 2 mengatakan roh Allah melayang-layang di atas 神 permukaan 的 air. 灵为什么要运行在水面上？ Kenapa roh adapun Allah sendiri melayang-layang di atas permukaan air? 原文运行，灵运行在水面，就是有一种好像母鸡展开它的翅膀，在保护着小鸡的那种动作，那种意思。用圣灵来保护着，用圣灵的能力保护着要来开始创造了，要 Dalam 开始来创造。 bahasa asal melayang-layang ini bermaksud seperti ayam betina membuka sayapnya, melindungi anak ayamnya. 好，那圣灵运行在水面上的时候呢，第三节就说了，神说要有光。 Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3 mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu 我们 jadi. 从第三节看到，就是亚当的世界。 Jadi ayat 3 telah memperlihatkan kepada kita yaitu dunia Adam. 我称它为重新再造的世界，再重新再造的世界。 Saya menggelarkannya sebagai yaitu dunia yang dicipta semula. 啊，你看到我的线吗？字过的，看到吗？第 Jadi 第 adakah 三， kamu nampak garisan yang saya lukis itu? Lurus. 那个线字过的意思就是说很清楚，非常清楚。 Lurus ini bermaksud dia sangat jelas. 神第一天造什么，第二天造什么，第三天造什么，第四天有什么，全部清清楚楚，所以限制一直过的。 Garisan ini lurus sahaja sebab di sini jelas mencatatkan hari pertama cipta apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Sangat jelas. 所以第三节的再造世界就是我们今天这个地球，我们今天住的，直到今天的这个世界， Jadi 直到今天。 ayat 3 dunia yang dicipta itu merupakan dunia sekarang ini yang hidup ada yang berlanjutan sehingga hari ini. 讲明白吗？ Boleh faham? 原来我们常常讲的亚当世界、伊甸园啊，那个蛇什么什么要犯罪吃禁果，全部是从第三节的世界开始。第三节神说要有光，那个世界开始。 Rupa-rupanya yaitu dunia hari ini termasuk ada Taman Eden, ada ular, ada segala-galanya itu sebenarnya bermula di ayat 3. 不是从第二节毁灭世界开始， Bukan bermula dari ayat 2 yaitu dunia yang 也 telah 不是从 dimusnahkan. 第一节
神创造天地那个原始世界开始的，不是。bukan juga dunia asli yang ada di ayat 1. 原来亚当创造过后，他的前面，亚当的前面还有一个毁灭世界，Rupa-rupanya 被 sebelum 毁灭的世 Adam 界。ada lagi satu dunia yang telah 那 dimusnahkan. 毁灭世界之前，还没有毁灭之前，有一个原始世界。 Dan sebelum dunia dimusnahkan ada lagi satu dunia yaitu dunia yang asli. 我们时光倒流嘛，我们站在再造世界里面，我们现在是活在再造世界里面嘛。 Sekarang 我 kita 们把时光倒退，时光倒 kita hidup dalam dunia yang dicipta semula. Kita reverse adapun kita kembali lagi ke depan. 有这样的概念，这个就是创世纪起初的3个世界。 Jadi inilah 3 jenis dunia yang ada dalam permulaan kitab Kejadian. 刚好一界是一个世界，3界嘛，刚好是3个世界。 Ngam-ngam 3 ayat, 1 ayat, 1 dunia. 有疑问吗？ Ada soalan? 这样哈、我们现在是在这个第3节那个再造世界。 Dan sekarang kita berada di dunia di ayat 3. 再造世界呢，从亚当开始算起，活到多少岁多少代，再到新约，再到我们今天到耶稣出生，都有时间的记录，时间可以去追算。 Sebab dalam dunia dicipta semula ini, yaitu dunia Adam, ada catatan masanya berapa tahun sampai ke zaman Tuhan Yesus pun ada rekod masanya. 那么这样呢，我们知道从亚当开始呢，到今天是6000多年，这是没问题，圣经没有讲错，圣经准确，只有6000多年。 Jadi kita tahu dari Adam sampai hari ini 6000 tahun lamanya itu tak salah, memang tepat catatan Alkitab. 因为可以，那从那些年岁上可以计算。 Sebab kita boleh kira dari usia manusia yang 亚 tercatat di 当 dalam 到摩 Alkitab. 西多少年？ Dari Adam sampai Musa 摩 berapa 西 tahun? 到亚伯兰，亚当到亚伯拉罕，亚伯兰到摩西都可以追算的，都有记录的。 Dari Adam sampai ke Abraham, Abraham ke Musa, memang ada rekod 那亚伯兰 masanya. 到耶稣时代，到耶稣出生有多少？ Nah, dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus, berapa 那 masanya? 耶稣到我们现今是多少？ Dan berapa tahun dari Tuhan Yesus sampai ke hari ini? 所以很容易就可以知道，可以推算，不是乱讲。 Jadi kita senang untuk membuat pengiraan, bukan cakap sembarang saja. 那问题在哪？ Nah, di mana 问题 soalannya? 今天的科学、地质学家、宇宙学、星球的形成是超过万年、亿年的那你要怎么解释？ Jadi persoalannya ialah ahli-ahli saintis, ahli-ahli geologi, astronomi mengatakan bahwa planet ini lebih daripada berbilion tahun. Macam mana kita jelaskan? 要解释这个千万年、千亿年，你就要不能够从亚当世界开始算了，你就要从第一界来算了。第一界，神创造天地，从那个在永恒中有一个开始，那个开始计算，时间开始走了。 Jadi untuk mengira berbilion-bilion tahun ini, kita tak boleh bermula di ayat 3, melainkan harus kembali ke ayat 1, di mana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di dalam abadi itu adanya satu permulaan. 有，时间是被创造的，知道吗？时间不会说自己跑出来自己有的，知道 mas 时间是神创造的，知道吗？ masa itu adalah dicipta Tuhan, masa itu tidak muncul secara semula. 也就是因为这个有时间的创造，才有时间的开始，才知道多少年多少年呢？ Disebabkan ada ciptaan masa ini, 好， baru kita dapat rekodkan berapa tahun. 哦，不知道啊，在永恒有一个开始，然后在那个原始世界，不知道有过了多少时间，是1万年呢，2万年、三万年呢？不知道。 Dalam dunia abadi itu, dunia asli itu, entah berapa lama sudah, 10.000 tahun kah, 20.000 tahun kah, tidak ada orang tahu. 突然间，那个原始世界被神毁灭了，变成空虚混沌了，整个原始世界不存在了，消失了。 Tiba-tiba dunia asli ini telah dimusnahkan oleh Tuhan dan tidak wujud lagi, melainkan menjadi tidak berbentuk dan kosong. 但是我们会解释为什么原始世界会被毁灭，我们会解释。 Kita boleh memberi penjelasan kenapa dunia asli ini dimusnahkan. 神把他创造的世界毁灭，那一定是神愤怒，一定是神的审判。 Tuhan memusnahkan yaitu dunia yang diciptanya, memang Tuhan murka, 因为 Tuhan marah lalu memusnahkannya. 如果不是神愤怒啊，
啊，神审判，神不会毁灭他自己的创造，不 Kalau 会。bukan Tuhan murka, Tuhan menghakimi, tidak mungkin Tuhan akan 好，memusnahkan dunia yang diciptanya. 然后他毁灭过后，到底黑暗、空虚、混沌、黑暗到底停留多久，才重新再创造世界？不知道。Kemudian selepas dimusnahkan, bumi dalam keadaan yang kosong, tidak berbentuk, gelap gulita, entah berapa lama baru dicipta semula, tiada orang yang tahu. 也许这个黑暗世界，哈、这个被毁灭世界停了几万年，也有可能啊，没有人知道的呀。Mungkin dunia yang 几万年，dimusnahkan ini telah memakan masa berpuluh ribu tahun pun mungkin jadi. 然后神过了几万，比如啦，过了几万年，神才说啊，要有光，重新再造。那是已经过了几万年，整亿年了咯。Mungkin 到第一节的时候，那是已经那个时间已经是几万年、几亿年 contoh 了。lah selepas berpuluh ribu tahun Tuhan kata jadilah terang. Jadi masa itu sampai ke dunia asli sudah pun berbilion tahun lamanya. 那如果这个确实是这样呢，我们的圣经跟科学就没有冲突了，完 Kalau 全没有冲突。kalau inilah hakikatnya maka Alkitab kita tidak ada percanggahan dengan sains. 我们可以接受科学、地质学家、天文学家的科学的理论、科学的讲解， Kita 可以 boleh 接受。menerima yaitu teori dan juga hujah ahli-ahli sains, ahli 包 geologi, 括恐龙的几万年都不会冲突，都没问题。 termasuk dinosaur yang berpuluh ribu tahun pun tidak bercanggahan dengan 因为 Alkitab. 在那时候那些不是再造世界创造的，是在起初世界创造的， Sebab 所以才有几万年、几亿年的问题。 dinosaur itu bukan di dunia yang dicipta semula, melainkan di dalam dunia asli itu. 所以我们今天的冲突哦，跟科学有冲突，我们不相信，我们一直吵架，因为我们一直停留在第三界，把第三界当作是起初神创造天地， Hari ini kita 把第 bercangkah, 三节把它当成是第一节呀、faktor kita bercanggahan dengan saintis ialah kita berhenti di ayat 3, yaitu kita adalah salah faham bahwa ayat 3 merupakan pada peringkat permulaan Allah mencipta bumi ini. 如果是这样的讲解，当然有冲突咯，怎样讲都讲不通咯。 Kalau begitu memang ada percanggahan. 所以没有恐龙咯， Dia ada 所 dinosaur. 以地球也只有几千年而已咯。 Jadi dunia ini cuma 6.000 tahun sahaja. 但是事实上，地球的年龄，地球那个爆炸的痕迹，那些轮叫什么？它的那些痕迹，它的年岁啊，不是有一千的吗？一千就1000年、2000年这样算的，知道吗？ Jadi 是这 dunia 样算 ini 出来的，知道吗？ jangka hayat bumi memang dikira begini, berapa ribu tahun, berapa lama, memang boleh dikira. 对，时光倒流， Jadi kita kembali 回到第 kepada 二 yang 节， asal. 回到第二节， Kita kembali ke ayat 2, 几万， berpuluh ribu tahun. 再回到第一节， Kembali ke ayat 1, 又更久的多少年？ jauh lagi, berbilion tahun. 所以整个情况就通了，就清楚。 Kalau begitu maka situasi yang sebenar sudah pun sangat 那 jelas. 现在传道要做的就是传道，你这样讲，这样的讲解，有圣经根据吗？有圣经支持吗？ Jadi persoalan sekarang ialah pendeta, puja kamu ini adakah sokongan ayat Alkitab? 因为我这样的讲解，很多传道也不同意的。我跟你讲哦， Sebab saya cakap benda begini, banyak rakan pendeta pun 所 tidak 以我们到现在教会里面没有这样的讲解啊，没有几个传道是这样讲解，这样来分享的，没有， sampai 他 hari 们也 ini 不敢啊。 di dalam gereja tidak banyak pendeta yang memberi perkongsian sebegini sebab mereka tak berani 所以 bercakap. 没有答案哦。 Jadi tak ada jawaban. 所以常常冲突，常常在吵，在那个年轻人也不服气咯。 Itu sebabnya selalu ada percanggahan, pertelingkahan. Ini generasi muda pun tidak setuju, selalu pun begitu. 然后我们就说你要相信圣经啊， Jadi kita bilang, kamu mesti 你不 percaya 听那 Alkitab. 些世界的那些讲法、那些解释呀。 Jangan kamu dengar penjelasan dunia ini. 好了，来，我们回到起初哈，起初， Jadi kita kembali ke pada mulanya. 请写下来哈。起初就是神创造天地的开始，也是时间的开始。 Pada mulanya ialah peringkat yaitu ataupun masa
mula-mula Tuhan menciptakan langit dan bumi. 是一切万有的开始。 Dan juga permulaan bagi masa, permulaan bagi segala sesuatu. 太初就是在永恒里面没有开始，什么都没有开始 Awal permulaan, yaitu yang di dalam apati, tak ada permulaan, 啊。tidak ada masa. 我们只知道在永恒里面，在没有开始之前有神在那，有神就是这样而已。 Kita cuma tahu dalam abadi itu adanya Tuhan. Sebab 然后你不要， Tuhan ada sudah 然后你 dicipta. 不要去多加解释哦，你多加解释你就在乱讲，因为圣经完全没有在提到， Jangan 就是说太初有神，然后什么都没有。 Jangan kita menokok tambah, sebab kalau kita menokok tambah, kita akan menjadi orang yang memberi penjelasan 好， sembarangan. 那我要解释，有圣经给我们一个补充，在没有起初、没有开始之前，在太初呢，在太初有水，在没有创造之前，没有生烟之前，到底有什么东西？ Nah, saya mau memberi satu tambahan lagi, yaitu sebelum pada mulanya, yaitu di dalam abadi itu, apa yang ada dalam samudra raya. 我现在从圣经找到一个答案，在还没有起初之前，没有创造之前，耶稣基督主耶稣已经存在，已经在那个太初永恒里面，耶稣已经存在。 Sebelum pada mulanya, Tuhan Yesus Kristus sudah pun ada. Maksudnya di dalam abadi itu, Yesus Kristus sudah pun ada. 传道人用过分啲咯，跟唔緊要啲咯。耶穌 Kamu cakap 是在 begini, 新約才出現的嗎？ kamu cakap bukan melampau sangat kah? Tuhan Yesus bukan hanya muncul dalam perjanjian baru kah? 啊，我们凡事要根据圣经，对不对？ Jadi kita mesti ada bukti dari Alkitab. 你看圣经怎么说？ Kita lihat apa yang dikatakan 在还没有 Alkitab. 创造之前，有谁在那边？有谁在永恒里面？有谁除了神，还有谁在那边？ Dalam abadi itu ada siapa selain Tuhan? 请看箴言书第8章， Kita lihat di Amsal pasal 8. 我们慢慢读哦，读好好来哦。 Kita perlahan-lahan baca 看在还没有创造之前，有谁在永恒里面哦？ sebelum penciptaan. Di dalam abadi itu ada siapa? 箴言书8章22到26， Pasal 8 ayat 22 hingga ayat 26. 我们就慢慢读哈。 Kita baca perlahan-lahan. 1、2、3，在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就是还没有创造之先，就有了我，我就在那边呢。23节，从亘古，从太初，未有世界以前，我已经被立了，基督已经被立，没有深渊，没有大水的泉源，我已经深处了。大山未曾奠定，小山未有之先，我已深处。耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土质，我已经深处。这个我已经深处，我已经在那边。请问那个是谁？那不是那个不是神，知道吗？ Siapakah aku ini? 因为神不需要深处的，知道吗？ Sebab itu bukan Tuhan, sebab Tuhan tidak perlu dilahirkan. 这里一直重复，还没有世界以前，还没有在太初之前，Di sini 我就在那边了。我是属于这个我就在那边了。 di sini asyik berulang sebelum ada ini, sebelum ada air samudera raya, sebelum gunung-gunung, sebelumnya membuat bumi, sebelum sudah ada aku. 原来他在那边做什么？他在那边要创造这个世界，要创造这个宇宙万物，他要开始创造。 Dia mau mula menciptakan langit, bumi dan alam semesta 因 ini. 为这个世界是主耶稣创造的哦，请注意哦。 Bumi ini, dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. 我们常常讲是神创造，没错，其实是主耶稣创造。 Memang tak salah kita katakan ia diciptakan Allah, tetapi ia diciptakan oleh Tuhan Yesus pun tidak salah. 等下我给圣经你们看啊。 Nanti saya akan tunjukkan ayat 好， Alkitab. 我们来读27到31节 Kita baca dari ayat 27 hingga 31. 啊。来，1、2、3，他立高天，我在哪里？他在深渊的周围画出圆圈，上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。那时我在他哪里呀？
我在那边呢，为公司，就是创造的工程师、策划师啊，日日为他所喜爱，常常在他里面永业。永业在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。这是在讲主耶稣。Nah, ini memang menjelaskan tentang Tuhan Yesus. 这里一段呢，27到30是指再造的世界， Dan dari ayat 重新 20, 再造的世界。 27 hingga 31 itu adalah dunia yang dicipta semula. 好，刚才讲还没有创造之前，它已经存在， Tadi dikatakan sebelum penciptaan dia sudah pun wujud, 它已经生出了。 dia sudah pun dilahirkan. 到27届在创造世界的时候，立高天的时候，那画圆圈的时候，死水定界限不死水越过界命令的时候，他说他已经在那边，他在策划，他在创造，他在创造。 Ayat 27 mengatakan semasa mempersiapkan langit, semasa menetapkan awan-awan dan mata air samudera raya, kemudian menentukan batas kepada laut. Masa itu dia sudah ada di situ, dia mencipta. 那直到新约的时候，世界讲这个世界是主耶稣创造的。 Apabila sampai ke perjanjian baru, secara terus mengatakan dunia ini dicipta oleh Tuhan 请看 Yesus. 约翰福音书第1章， Kita lihat Injil Yohanes pasal 1. 约翰福音书第1章， Injil Yohanes pasal 1, 我们读第10节， kita baca ayat 10. 1、2、3，他在世界，世界也是借着他造的，但是呢，世界却不认识他。你看到吗？这里说世界是借着主耶稣创造的，是耶稣创造的。 Mengatakan bahwa dunia dijadikan olehnya, nya itu merujuk kepada Tuhan Yesus. 你们马来文也应该是这样子吧？然后在真言书那边说他就在那边呢，还没有创造之他就在那边，他就存在了。然后他参与神的创造呀， Dalam Amsal 他为 mengatakan 创造的工程师啊。 dia turut serta dalam penciptaan Allah. Masa Allah menciptakan langit bumi, Tuhan Yesus ada di situ. 我在讲什么知道吗？ Kamu tahu apa 我在 maksud 讲 saya? 永恒之前，那个还没有创造之前，耶稣就出现，耶稣就存在。 Saya sedang mengatakan dalam abadi itu, dalam purbakala itu, sudah pun adanya Tuhan 那还 Yesus. 有没有其他的圣经说这个世界是耶稣创造的？还有没有其他的圣 Ada 经？ lagi nas Alkitab lain yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus ini mencipta dunia ini. 请看哥罗西书第1章。 Kita lihat kitab Kolose pasal 1. 哦，这里讲得更清楚了。 Di sini lagi jelas mencatatkan. 哥罗西书第1章， Kolose pasal 1. 我们读15节到17节哦，15到17。 1 pasal 1 ayat 15 hingga 来 17. 1、2、3，爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先，请注意，所以还没有创造之先，主耶稣已经存在了，所以它叫做在一切被造之先，它已经存在，有没有？ Di sini mengatakan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. 就印证刚才传道讲的，在永恒里面，耶稣基督已经存在，在被造之前他存在。 Ini membuktikan hujah saya tadi, dalam abadi itu Tuhan Yesus sudah 因为 ada. 爱子数界，爱子就直接讲是耶稣嘛，难道神的爱子还有其他人吗？神的爱子就是主耶稣。 Anak kesayangan Allah itu Tuhan Yesus lah. 好，接下去16节， Ayat 16. 因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或者是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借助他，借助主耶稣造的。然后呢，又是为了他而创造的，看到没有？ Nampakkah di sini? 他在万有之先，万有也因靠着他，这个他就是耶稣，靠他而立的。 Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. 这段圣经再清楚不过了。 Dan 这个世界是耶稣创造的， sangat jelas mencatatkan bahwa
dunia ini dicipta oleh Tuhan 因 Yesus. 为万有是靠他造的，无论天上地上所有的看得见看不，全部是借助他造的，也是因为他来创造的。 Segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, semuanya diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 请回到那个画面 Kita kembali kepada gambar raja tadi. 啊。那我再解释起初那个太初跟永恒耶稣存在的这个真理， Jadi 耶 peringkat 稣 yang 存在的这 pertama 个圣经 ialah 根基。 purbakala. Purbakala adapun yang pertama-tama, dahulu kala. 兄弟，我们是不是要休息的？要吗？我们到几点？9点半了，要不要休息？有茶点吗？没有的啊，没有的是吧？有夜宵啊？哦，过后有夜宵啊，那不用休息了哈，Kita 要吗？ sambung saja, tak 要 payah 叫小 rehat lah. 便吗？5分钟、10分钟，小便啊，小便一下了，来休息一下。 Kita 啊，rehat sebentar. 请注意哦，我们这一届是谈到这个永恒就与耶稣基督的存在，这个是很劲爆的消息啊，很 Jadi 劲爆的消息，对不 sesi 对？ ini kita sampai dalam abadi itu sudah pun adanya Tuhan Yesus. 因为我们的认识耶稣在新月才出现的啦，不是没 Pengenalan 有创造 kita 世界之前他已经存在。 ialah Tuhan Yesus hanya muncul dalam perjanjian baru sahaja. 那如果有时间，可以上一个耶稣在旧约出现的那些课程。 耶 Kalau, 稣在旧约出现， kalau kita ada peluang, kita boleh belajar topik di mana Tuhan Yesus muncul dalam zaman perjanjian lama. 哦，好像耶稣不是说嘛，我见过你们的祖宗亚伯拉罕的，哇，有搞错哦，亚伯拉罕是在几千年的旧约时代，你看过亚伯拉罕，你搞 Yesus 错， pernah berkata, aku pernah berjumpa dengan bapak leluhurmu Abraham. 难道耶稣说谎吗？ Adakah Tuhan Yesus berbohong? 耶稣真的看过亚伯拉罕，还跟他讲话， Tuhan Yesus benar-benar pernah berjumpa dengan Abraham dan 亚 bercakap 伯拉 dengan 罕 dia. 拿1/4给他， Malah 还奉献， memberi 1/10 kepada 这 Tuhan 个是耶 Yesus. 稣在旧约出现那大祭司的身份 Itu 出 Tuhan 现， Yesus dalam identiti sebagai imam 那 besar. 还有很多了。 Nah, banyak lagi. 好，我们来默祷。 Doa dalam hati. Amin. 就是10分钟。 Kita rehat 10 menit.